Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena akan bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini isu yang paling hangat dan paling menarik sekali sepanjang hari ini. Pertama sekali ialah apabila Anwar mengatakan reformasi tidak mati. Karena seringkali kebelakangan ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim bahkan parti gabungan Pakatan Harapan diejek dan dicemu khususnya oleh Khairi Jamaluddin juga apabila beliau mengatakan bahawa reformasi kini berubah kepada reformati. Namun demikian, yang menghairankan analisis politik dan juga akar umbi Pakatan Harapan ialah mereka bertanya sejauh mana Khairi Jamaluddin memahami reformasi yang dibawa oleh Parti Pakatan Harapan. Kenapa tiba-tiba Khairi Jamaluddin bercakap tentang reformasi, kata mereka. Apa hak Khairi Jamaluddin untuk bercakap tentang reformasi, kata mereka lagi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, hakikat bahawa ahli partinya sendiri bebas mempersoalkan dasar dan tindakan kerajaan adalah bukti jelas bahawa pentadbirannya tidak meninggalkan agenda reformasi yang dijanjikan selama ini. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Christian Amanpour dari CNN mengenai kritikan oleh ahli partinya sendiri, ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, yang mendakwa bahawa Anwar telah meninggalkan agenda reformasinya mengenai usaha membenteras rasuah. Lihatlah dari sudut positif, seorang ahli dari parti saya sendiri menyuarakan kritikan terhadap saya. Ia adalah proses yang sangat demokratik, kata Anwar Ibrahim lagi. Kritikannya mengenai isu itu, apa yang anda kira saya perlu lakukan? Adakah saya kemudian mengarahkan sahaja peguam negara supaya mengubah keputusannya? Kata Anwar Ibrahim. Ini menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sama sekali mencampuri urusan mahkamah maupun peguam negara. Kalau Anwar Ibrahim melakukan itu, pastilah mungkin perubahan keputusan mahkamah berubah. Tetapi apabila tidak ada perubahan, makna kata Anwar Ibrahim memang telah pun melakukan reformasi seperti yang telah dinyatakannya sebelum ini. Wawancara dengan Amanpour yang berlangsung di New York disiarkan oleh CNN pada pukul 1 pagi waktu tempatan. Terdahulu, Anwar yang berada di New York sejak Khamis telah menyampaikan ucapan di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 buat kali pertama sebagai Perdana Menteri pada Jumaat. Perdana Menteri juga ditanya mengenai kes mahkamah yang melibatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor yang didakwa kerana membuat kenyataan berbau hasutan terhadap Sultan Selangor, dan Amanpour turut mempersoalkan sama ada ia sekali lagi bertentangan dengan agenda reformasi yang dijanjikan. Sistem raja ada tata caranya, kata Anwar Ibrahim. Saya rasa ada keperluan untuk melindungi institusi itu. Itulah yang rakyat putuskan sejak negara memperoleh kemerdekaan. Itulah sistem yang kami warisi, kata Anwar Ibrahim. Apabila seseorang itu disifatkan menghina rakyat raja dan pertuduhan itu diputuskan oleh peguam negara, saya maksudkan ada undang-undangnya sehingga kita dapat pindah undang-undang itu tetap ada, kata Anwar Ibrahim. Anwar berkata, walaupun beliau sendiri dihina setiap hari, tiada sesiapa yang didakwa dengan pertuduhan menghina. Namun apabila anda sentuh mengenai raja-raja, sultan, kami ada undang-undang mengenainya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak boleh dikritik kerana tindakan pendakwaan itu. Ia keputusan mereka, iaitu pendakwa. Terutama apabila menyentuh mengenai raja-raja. Jika isunya ialah kritikan terhadap Perdana Menteri dan Perdana Menteri mengambil tindakan, maka ia adalah sah. Kritikan anda adalah sah. Jika tidak, kita perlu menerimanya, kata beliau lagi. Anwar berkata, setakat ini tiada siapa yang didakwa kerana mengkritik Perdana Menteri atau kerajaan.
mengenai tindakan kerajaan yang melarang penerbitan yang berkaitan dengan lesbian, gay, biseksual, transgender, bahkan queer and sebagainya dan sebagainya, iaitu LGBTQ+, seperti isu rampasan jam tangan Swatch oleh Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini. Anwar berkata konsensus ramai mesti dihormati. Saya tidak akan mempertahankan tindakan itu, tetapi ia undang-undang, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang Islam, begitu juga orang bukan Islam, sama ada Kristian atau Hindu atau Buddha, ada kata sepakat dalam negara mengenainya. Mereka tidak menerima ini, yaitu LGBTQ. Tetapi adakah kita kemudiannya ganggu mereka, kata Anwar Ibrahim. Itu perkara lain. Saya tidak bersetuju sekiranya ada antara mereka yang diganggu tanpa tambah Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan dan satu lagi kejutan besar yang pastinya akan membuatkan Anda terfikir 2000 kali tentang hal dan ulasan kali ini. Mungkin Muhyiddin akan hilang peranan pemimpin tertinggi dalam Perikatan Nasional, kata Saleh. Saudara-saudara sekalian, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkemungkinan hilang peranannya sebagai pemimpin tertinggi dalam gabungan Perikatan Nasional PN. Susulan tindakan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang mengadakan pertemuan bersama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir sebelum ini. Bekas Menteri atau Bendahari UMNO itu, Datuk Sri Dr. Saleh Said Kuruak berkata, Abdul Hadi tidak boleh dipersalahkan dalam hal tersebut. Memandangkan rekod Tun Mahathir dalam politik begitu memberangsangkan. Kita tidak boleh menyalahkan Abdul Hadi dalam memilih Tun Mahathir kerana rekod politik Tun Mahathir jauh lebih mengagumkan, katanya dalam siaran Facebook beliau pada Jumaat. Pada 3 September, seramai 4 menteri besar daripada Perikatan Nasional mengadakan pertemuan dengan Tun Mahathir di kediaman beliau. Mereka ialah Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasharuddin Daud, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor dan Menteri Perlis Muhammad Syukri Ramli ditemani Abdul Hadi dan Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan. Dalam pada itu, ujar Saleh Said lagi, tindakan ahli Parlimen Marang itu jelas kerana ingin mengekalkan momentum gelombang hijau kini semakin meningkat pada masa yang sama terus meraih manfaatnya. Sebab itu, Perdana Menteri ke-10 betul-betul tidak menganggap Muhyiddin sebagai ancaman yang serius. Hadi berazam untuk mengekalkan apa yang PAS perolehi semasa pilihan raya umum PRU dan pilihan raya negeri PRN baru-baru ini. Betapa teruknya Muhyiddin akan menerima perkembangan tersebut. Kita tidak tahu, tetapi kita semua tahu betapa tingginya cita-cita beliau dari segi politik. Beliau tidak mungkin berdiam diri, ujar beliau lagi. Selain itu, menurut Saleh, terdapat kemungkinan bahawa Muhyiddin mungkin akan meneroka dan mempertimbangkan pilihan-pilihan politik yang lain ekoran tindakan Abdul Hadi itu. Jelasnya, sama seperti Tun Mahathir, Muhyiddin percaya bahawa tiada musuh kekal dalam politik. Beliau masih Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk menjaga kepentingan dan cita-cita politiknya. Perkembangan politik itu mungkin dilihat sama ada sebagai ancaman atau peluang politik oleh kumpulan pemikir dalam Pakatan Harapan PH, jelasnya lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan penjelasan ini, saya mula terfikir dengan istilah yang dijelaskan oleh Saleh Said sebentar tadi, iaitu dalam politik, kita harus berfikir dalam politik tiada yang boleh katakan sebagai musuh yang kekal lama. Dalam politik apa-apa boleh terjadi. Yang dalam politik kemarin bermusuh, hari ini tiba-tiba berdamai. Persoalannya ialah, adakah Muhyiddin akan berdamai dengan
Anwar Ibrahim. Karena jika dilihat, musuh utama Muhyiddin bukan Anwar Ibrahim, tetapi Tun Mahathir Mohamad. Kerana ianya berkaitan dengan insiden yang berlaku di dalam Langkah Sheraton, sehingga menimbulkan pergaduhan besar antara Tun Mahathir dan juga Muhyiddin. Sehingga kan berlaku perpecahan dalam Parti Bersatu tersebut, yang mana Mahathir turut dipecat kerana daripada jawatan beliau sebagai penasihat Parti Bersatu. Jadi, menjadi persoalan ini ialah selepas Muhyiddin melalui perkara ini, adakah Muhyiddin akan berdiam diri? Pada pendapat kami sebagai pemerhati dan penganalisis politik, Muhyiddin tidak akan berdiam diri. Dia pasti akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya, cita-cita politiknya, dan juga untuk kepentingan dirinya. Dan ramai yang akan menganggap sekarang, mula berfikir bahwa tindakan Abdul Hadi sebenarnya menjerat diri Abdul Hadi sendiri terutamanya PAS, dan mungkin Bersatu akan menarik sokongan atau mungkin akan membubarkan PN ataupun akan menyingkirkan PAS daripada PN dan akan mula menyokong Anwar Ibrahim melalui MOU. Siapa tahu mungkin esok tiba-tiba berlaku Muhyiddin akan berdamai dengan Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.